do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. Next daripada ARSM Citra. Kenapa buang tunggal? Mungkin macam ni. Sebenarnya tipu kalau saya kata saya tak ada sedih. Pasal kalau kita dia tolong kita kan, mesti ada nak memalah jasa orang menolong kan. Sudah bertahun-tahun. Dah bertahun kan. Saya tak ada rasa dia membuat tak jahat, tak ada. Malah dia kadang datang, kita marah dia, kita tak nak dia, kita halau dia. Dia datang bila kita susah menolong. Jadi bila nak buang tu ada perasaan sayang, dah ada buang tu sedih. Sedih. Tapi balik-balik kerana dia dalam Al-Quran pun ada mengatakan janganlah kita bersahabat dengan dia. Lagi satu, dia bukan Islam kan. Kita tak tahu dia cakap benar ke tidak. Kita tak tahu dia berbohong ke kita. Jadi kita takut kita ni nanti besok kita mati dalam kesyirikan. Jadi saya ambil keputusan untuk menyenangkan anak saya, mungkin cucu-cucu yang lain, saya buang. Tapi masih ada ke tidak walau-walau, nenek dah tak ada. Next daripada Katrina. Nak cerita hantu lagi best and bila nak tunjuk tempat tunggal duduk tu. Unless saya ada bercakap betul kan. Bukan apa saya nak tunjukkan kepada kamu semua yang kalau boleh saya nak tunjukkan wajah tunggal. Sebab apa saya nak beritahu kepada kamu di sana bahawa saya bukan mencari menung-menung. Memang ada berlaku kat keluarga saya. Jadi saya nak cakap dengan anak saya, Kamar, saya kata nanti saya balik saya tunjukkan tempat tu. Sebab macam tunggal dia ada beritahu kat saya, dia kata dia tinggal dekat sekian tempat. Nanti balik nanti nak tunjukkan dengan video. Dia kata, kemudian dia kata kamu ambil, dia kata kamu lalu kat sini kamu ambil, dia kata ada dalam bekas ada keris. Tapi saya tak nak ambil. Sebab keris tu akan jadi seorang tukang ubat. Saya akan berapa-apa dengan dia. Jadi dia akan minta perjanjian dengan saya tak nak. Tapi kalau dia cakap begini, kemungkinan lah. Dia cakap, kamu pergi kat sini, kamu ambil harta karun. Mungkin saya pergi kot. Walau alam lah kan. Tapi tidak harta karun. Jadi kalau harta karun pun nanti dia mintanya darah lah apa. Yang merepek-repek. Mungkin juga kan. Tapi tak pernah lagi ni bagi saya. Harta karun. Walau alam. Daripada Iyah Naziha. Benda apa yang ayah akak rasa paling susah sangat time kena benda-benda macam tu? Sihir. Rasuk-rasuk ni Alhamdulillah. Tak panggil ustaz pun boleh. Tapi rasuk yang dihantar oleh orang yang dengki kepada kita, rasuk tu susah sikit nak diseksa benda tu, dipaksa keluar. Tapi sihir ni macam-macam sihir lah, sangat suka. Pasal sihir ni kamu nak ambil barang yang ditanam. Kamu nak matikan bisa tu, kamu nak keluar, nak apakah. Itu nak betul. Bomoh handal tetapi bomoh menipu hanya. Kalau pakcik nak ceritakan kisah beratus-ratus bomoh yang pakcik jumpa, pada peringkat awal 100% pakcik percaya. Pasal kita tak ada pengalaman. Makin lama pakcik dah faham dah. Bila dia cerita macam tu, pakcik dah dalam hati, cepatlah kau habis cakap apa nak balik. Next, dari Nur Suliza. Kamar pernah kena rasuk tak? Benda tu tak kacau kamar ke? Tak pernah kena rasuk. Pakcik pun tak kena rasuk. Nenek aja yang selalu kena dengan Mak Cu, adik perempuan saya yang sulung. Itu selalu. Tapi sekarang tak ada yang kat kamar ceritakan. Kita punya generasi ni dia dah macam moden sikit. Benda-benda tu macam dah hilang gitu. Gangguan dekat adik-beradik kamar, yang kakak kamar kedua tu ada. Itu lagi lah kalau cerita gangguan kecil. Daripada Orika 7. Apa perkara yang seram berlaku baru-baru? Ada. Sejak apa yang baru ni ialah benda mengacau kat dia. Sejak kamu buat video ni. Jadi dia datang 2 kali dekat tempat tidur. Agak agresif. Tapi pakcik biaya lawan dia tak datang. Lepas tu 2-3 malam lagi dia datang lagi. Sepatutnya pakcik biarkan. Dia akan beritahu kot apa yang dia nak cakap. Tapi pakcik lawan. Lawan tu dia begini. Dia terlepas. Lepas tu dia kata, apa yang kau nak? Pakcik rasa nak lari ke bilik keluar. Tapi pakcik kata, pakcik dah biasa, pakcik tak takut lah. Pakcik tidur je lah. Tak ada datang ganggu lagi. Next daripada Syira. Apa yang patut kita amalkan supaya rasa takut hantu ni berkurang?
inilah bila perkara yang baik kita share kan. Pasal apa? Sebenarnya kalau kita nak tahu, hantu tu sebenarnya dia takut dengan kita. Okay, dia takut dengan kita sebenarnya. Sebab tu kan jarang kita jumpa dia mengganggu kita dalam kita macam ni, dalam keadaan nanti. Dia mengganggu kita waktu kita 50 nak tidur dia datang. Mana dia penakut. Kalau kau berani datang, tanya Assalamualaikum. Jumpa. Okey, saya jin ni. Kan jumpa. Dia ni memang nak menakutkan kita. Dia menyerupa. Dia bentuk asal dia lain. Dia menyerupa dengan benda yang menakut-nakut dah. Mulalah kita. Lepas tu bila kita bayang, kita jadi takut. Kenapa kita nak takut? Kita jangan bayang-bayangkan benda-benda tu. Baca aja ayat-ayat. Baca. Ya Allah, aku berlindung denganmu. Ya Allah. Kemudian kalau boleh kamu bercakap dengan dia. Kamu tak nampak dia cakap. Macam betul bomoh aku nangis lah kamu cakap dia. Kalau kamu ada dekat sini, kamu jangan kacau-kacau aku. Apa yang kamu nak daripada aku sebenarnya? Apa? Cakap. Dia akan lari lah tu, dia tak ada. InsyaAllah. Kita berani dengan dia kan. Tetapi sihir susah sikit. Sihir tu. Jadi sebab tu kita nak ada mantap keimanan dalam jiwa kita. Mana kita orang yang mendirikan solat, sembahyang tahajud, berzikir. Apa perasaan ayah Kak Kamal bila Kak Kamal bercerita tentang si tunggal dan lain-lain? Perasaannya sebenarnya saya nak mengkongsikan pengalaman ini. Kita kongsikan yang baik, jadikan teladan. Yang terbaik dia sebenarnya. Kalau kamu lalui benda macam ni, kamu teringat Pakcik Hashim ada cerita begini-begini. Apa jadi kat family bila tunggal dibuang? Sampai sekarang Alhamdulillah tak ada apa-apa. Sebab kita tak bergantung pada dia. Dia nak menolong, kita terima. Tapi syarat-syarat dia kita tak nak. Dia tak ada apa dendam. Tak ada apa semua. Kata-kata sedih. Sebab saya teringat satu lah dia, masa dialog kita dengan dia lah. Dia masuk dalam bomo tu. Jadi dia marah dia kepada saya. Dia pandang saya, dia marah. Dia kata dia kata apa, ambil pandai. Dia kata takkan nak buang macam itu saja. Saya marah dia. Apa cakap kat dia balik? Siapa yang ambil kamu? Saya cakap begitu balik. Itu antara kamu dengan nenek moyang tu. Bukan dengan saya, tak usah. Dia tunduk dia. Sebab dia faham. Pasal memang tidak. Kita tidak ada. Itu sebab kita berani tu. Ayah Kamal garang tak? Dia begini dia, garang tu itu sifat manusia dia. Kalau kadang-kadang kan kalau kita tak garang kan tak cukup sifat kita. Tapi kalau kita garang, Allah Ta'ala datang mengajar ilmu Islam, mengajar Nabi, mengajar akhlak. Jadi kita kalau garang tu panabaran, itu sifat jin-jin ni kan. Jadi kadang-kadang memang ayah selalu soal panabaran. Ubat kepada panabaran ialah Nabi Dajjal. Dia kata kamu duduk tengah marah, kamu pergi bilik air, angkat air semayang. Sebab jin yang mengganggu dia daripada api panas. Jadi kita mak air semayang sejuk. Jadi satu lagi ubat ialah zikirullah. Banyakkan zikir, hati kamu akan lembut. Ala bizikrillah itama'ani. Sungguhnya berzikir mengingat Allah, hati kamu akan lembut. Anak kesayangan ayah. Semua anak saya sayang, semua saya sayangkan. Jadi saya berazam dari saya, aku nak kerja kuat, aku tak mahu anak aku susah. Saya beri anak saya apa yang dia minta, yang logik saya akan beri. Pelajaran dia, pakaian dia, apa yang dia mahu. Anak saya yang tua, nombor 2, dia belajar dekat unit saya juga. Saya belikan seorang satu kereta, saya mampu ke situ. Tapi bukan kereta besar mewah macam masa dah. Saya belikan kereta kecil lah kan beri. Kemudian apa saja saya apa. Kemudian bila tentang Kamal pula, saya tak mampu belikan kereta sebab saya dah tak bekerja kan, dah tak ada dia. Dan dia faham. Jadi saya bagi apa yang dia nak lah. Yang apa. Tapi tipulah saya kalau tak kata. Semua ayah pun, ibu pun, dia sayang semua tu. Yang manjakan saya inilah. Saya selalu panggil dia. Saya tak panggil dia Kamal, saya panggil dia anak enda. Kadang Rin, saya panggil anak enda. Dia bahasakan diri dia Kamal. Macam mana nak tahu orang tu ubat pakai ilmu hitam atau pakai ayat Al-Quran? Senang saja dia. Beginilah. Apabila dia pakai Al-Quran, tutur kata dia akan guna Bismillahirrahmanirrahim ayat Al-Quran. Dia kata kamu amalkan ayat ni, kamu ayat. Kemudian dia kata Bismillah, Islam je. Kalau yang bomoh tu dia akan menurut dia. Kan yang membohong tu ada juga, dia buat menurut membohong tapi tak ada jin masukkan dia nak jinkan duit kamu. Tapi kamu kena pandai lah. Tapi kalau kamu imbau macam pakcik ni, pakcik dah boleh nampak. Pakcik cakap, dalam hati lah tak nak menyinggung orang. Kita beri budi bahasa. Macam mana pakcik kata. Dek, pakcik akan ceritakanlah kepada Kamal nanti. Kita cerita kat kamu tentang bono-bono yang menipu dia. Yang macam
kadang-kadang sakit hati. Tapi peringkat-peringkat awal tu pakcik kena tipu dia. Pasal pakcik percaya 100%. Wah ni betul ni. Wah pakcik carilah duit yang dia nak 100 tu. Lepas tu dia ambil air tanah dia. Dia kata kita ni asal daripada kejadian tanah. Dia kata kita akan balik ke tanah. Kita mengobati dengan dia. Lepas tu dia suruh kita minum air tanah tu. Dia, ya Allah kita dah sakit dia. Minum air tanah. Kuman apa semua. Aduh ay. Tapi disebabkan dia suruh kita minum depan dia. Macam mana dapat? Kalau dia kata balik rumah memang pakcik buang kan. Lepas tu ada satu kali tu pula pergi pula rumah perempuan ni. Mau tahu apa? Dia kata apa? Kita nak buangkan santong ni, kata kita kena pakai dengan perut ayam, kata dia. Aduh, pakcik dia kata alamak. Tapi nasib baik dia tak buat malam tu. Dia kata tak payahlah, itu susah lah. Dia kata tapi awak ni kena sikit aja. Dia kata kita awak balik, kata awak ambil 40 pisang. Adik tahu yang lembut tu. Dia kata awak potong-potong masak. Dia kata awak makan. Dia kata sampai nanti dia kata awak muntah. Lepas tu pakcik suruh lah orang rumah pakcik masak. Dia pun masak. Lepas tu dah jejak ke dalam depan pakcik kan. Pakcik ambil satu, dia makan. Kalau macam makan hanggur ke, bolehlah pakcik habiskan satu ni. Makan pisang ni. Pakcik makan satu, tak telan pun dia pakcik buangkan. Satu piuk pakcik buangkan. Lepas tu barulah pakcik dah faham pemumi penolakan. Ada 1001 macam bomo-bomo yang menipu ni. Yang manusia ambil kesempatan dia. Kita ni sepatutnya kalau kita ni mengikuti ajaran Islam kan, orang susah kita bantu kan. Tapi orang susah kok susah pula ambil kesempatan. Dik, duit habis. Tak dapat nak simpan dik. Sebab apa? Ini yang dinakkan orang yang memensih hati. Dia nak kita hidup melarat. Dia nak kita susah. Dia nak kita sakit. Benda-benda tu dik semua. Itu yang saya katakan kekuatan saya datang daripada Allah nak menguji kita, nak menempatkan kita di syurga atau neraka. Itu yang merupakan kekuatan. Nak dengar banyak lagi kisah seram dari ayah Kamal. Ada lagi kan? InsyaAllah yang mana saya ingat zaman-zaman remaja saya yang diganggu. Sebab saya banyak diganggu dan juga ada juga kisah-kisah saya berkawan dengan ustaz. Saya ikut ustaz tu pergi mengubah orang. Banyak benda-benda yang saya nampak. Lepas tu saya dah kenal bomo dia tak. Saya pergi rumah dia kan. Saya nak tengok dia ubah orang berbagai-bagai ni. Kalau sudi nak dengar ni, pakcik akan cerita ke lah. Tapi pakcik kita apa yang pakcik lihat, apa pakcik rasa, apa pakcik rasa. Tak ada tokok tambah, tak ada apa. Untuk renungan kita, panduan kita, jadikan teladan, jadikan sepandaan ni. Sebab sebenarnya bagi pakcik tak ada hebat apa pun dik. Tak ada malah sakit lah rasa tu. Sebab pakcik tak belajar ilmu perubatan. Pakcik hanya berubat mula-pelaman. Tanya ustaz apa. Itu yang banyak. Tak ada hebatnya apa. Tapi kamu nak dengar, kamu suka pakcik beri. Pakcik pun tak nak udara ni. Tapi biarlah kamu melihat pakcik seolah-olah bila kamu cerita tu, kamu dapat bayangkan pakcik, ini pakcik ni cerita apa, kamu nak tanya dah tu. Kalau ada lagi lah, kalau pakcik sihat ke, ada umur panjang, kalau kamu nak pakcik live tu sekali-sekali boleh lah ni. Tapi pakcik tak adalah bagi kepada ini. Itu pun kalau kamu sudilah nak mendengar ni dia cerita. Itu pun kalau dia ada masa, dia fokus utama dia pada pelajaran. Kalau dia tak ada masa, lambatlah keluar. Atau dia dah malas ke buat apa. Kalau dia rajin ni, dia suka ni, ada masa ni pakcik galakkan lah kan. Dia pun buat kebaikan juga untuk kamu. Subscribe. Okay, next. Alina Sarudin. Ni pun selalu komen. Adakah tuan selalu dibuli oleh orang kampung? Macam ni lah dik sebenarnya. Dibuli tadi tu pasal tanah tadi. Dibuli lah kan. Tapi kita banyak bersabar cakap tuan, bapak, ayah pakcik ni power. Memang baik saya cari menjadikan dia idola. Pasal apa? Dia tak suka berkutuk. Dia tidak ada musuh. Dia sebab dia musuh dia, orang memusuhi dia kerana dia mengahwini ibu. Ibu tu memang orang tu tak suka. Jadi dia kenalah dia kena. Dia dah ceritakan. Baik ayah tak ada nak apa. Ibu kamu ada sikit lah. Ayah pakcik dia ada sikit lah, dia melantang. Pasal orang dia dah melampau sangat dia. Dia pakai kita. Dia dah ceritakan kat ruangan tu, pakcik dah ceritakan dia. Dan banyak lah dia kan. Tapi kadang-kadang sebagai manusia dia kadang-kadang kan terapu jugalah. Kita manusia kan. Tapi cuba kita lawan-lawan. Pasal bila dia orang bertanya kepada pakcik, contohlah, dia kata, kenapa engkau ambil tanah tu? Dia kata, tanah orang tu. Itu pakcik akan kata, Assalamualaikum. Abang ada masa tak? Masa apa? Ambil kita duduk kat sini. Okey? Abang jangan
jangan mendengar satu pihak. Abang dengar dua pihak, lepas tu abang judge sendiri ya. Saya atau dia. Okey, saya nak cerita A to Z. Abang dengar ya? Yelah. Okey. Saya ceritakan A to Z. Lepas tu dia buka. Aku dengar lain. Bang, kita jadi manusia kita kena tahu lah. Kita kena tahu adat-adat akhlak-akhlak Islam ni bang. Jangan ambil satu pihak je bang. Saya malas lah bang, saya penat. Takkan saya nak pergi setiap rumah bang. Assalamualaikum. Okey, kamu tahu tak cerita pasal tanah? Aku nak cerita takkan begitu bang. Tapi abang cerita ni alhamdulillah lah saya dapat terang. Itu kadang-kadang saya tahap itu. Saya tak boleh nak cakap maafkan saya. Tak boleh. Saya explain. Tapi apa ni, kalau orang tu berakhlak buruk, menyerang tu, memang kadang-kadang saya bingas jugalah. Sebab saya manusia, saya ke arah nak memperbaiki diri, Saya bukan dilahirkan sebagai malaikat yang tak ada nafsu. Next. Banyak dah kamu suka ke dengar ni Pakcik takut kamu bosan kan. Macam Fatini Mokhtar 96. Fatini ya, saya baca awak punya komen dia ambil ni. Okay, dia komen begini dia kata memang akan terputus lah. Dia kata saka ni, dia kata 7 keturunan. Sebenarnya saya pun tak tahu dia saka ni ada 7 keturunan. Dia bergantung kepada hamba Allah tu yang memula buat perjanjian dengan syaitan tu, jin tu. Kalau 7 keturunan dia kata sampai 7 keturunan jin tu minta, maka 7 keturunan dia. Sebab jin ni dia sangat mematuhi perjanjian. Dia sangat dengar cakap Tuhan dia. Sebab tu kalau orang dia rasuk, dia kata apa? Tuan berubat tu tanya, siapa yang mengantar kamu? Siapa mak kamu? Dia nak tahu owner dia, Tuhan yang membela tu. Dia sangat taat. Kadang-kadang dia menipu kan. Dia bagi nama orang sebelah. Dah orang pandang zero orang sebelah tu. Berhati-hati sangat dia. Ini Fatini. Sebab dia kata, macam mana nak buang benda ni? Nak buang saka ni? Susah dia. Nak menceritakan tu panjang dia. Waktu saya ingkarkan memang susah. Saya pun tak tahu sampai sekarang dia dah pergi ke dia. Tapi saya dah buang. Saya melalui ustaz, melalui apa dia. Saya tak tahu perjanjian ini. Semua saya boleh segegar dia. Saya kata aku tak berjanji dengan kamu, itu saja. Saya ingat lagi masa dia masukkan saya masih kecil-kecil. Saya tahu dia jaga keluarga. Sebab dia saya tahu. Masa dia datang tu kan dia pandang saya. Dia tunjuk saya. Dia kata nanti kena langgar kereta tu, naik basikal sana sini. Saya terfikir, mana dia tahu aku? Masa tu saya kecil tu kan. Oh, dia jaga. Lepas tu dia kata apa? Ada satu kali dia selamatkan saya mandi kat Lombok. Budak kampung dia tidak ada budak sekarang dengan gadget dengan apa. Budak kampung dulu dia best, dia macam Tarzan dia panjat pokok, dia mandi. Apa yang jangan orang cakap jangan pergi sana. Dia akan pergi dia. Kalau nak suruh tak pergi, jangan cakap. Dia macam challenge tu. Sampai di pertengahan Lombong tu, saya dah tak bernafas lagi. Sebab air sungai ni, kalau tak salah dia berat, dia macam menarik tau. Naik atas badan ke bawah. Sekali saya dah tak bernafas tu. Macam ada angin tolak saya tu. Dekat tepi sana. Saya tak tahu, saya tak cerita kat mak. Kalau cerita kat mak, kenapa tak nak cerita kat mak? Balik kena rotan lah. Mak kata, siapa suruh kau main Lombong? Kau nak cari naas, kau bom-bom, menangis. Lepas tu saya tekan. Lepas tu dia cerita, dia cerita, dia cakap kat mak. Hampir nak mati, dia kata, dekat Lombong tu. Lepas tu kita, itu dia yang tolak. Dia kata kan. Tapi yalah, kita budak-budak, kita akan bercakap bagaimana. Baik dia ada kalau dia tak ada, aku tak tahu dah mati dah. Budak-budak kan tidak tahu dengan tu. Jadi tu, bila saya kenangkan kebaikan dia tu, saya rasa bagaimana tau. Saya rasa sedih juga. Nak apa dia. Tapi tak apalah kan. Allah Ta'ala ada kan dekat diri kita. Okey ni Fatini kamu punya. Okey, ada sikit lagi daripada ini. Myra's Diary. Saya sangat nak jawab dia. Dia kata kadang-kadang terfikir dia kata. Kenapa dia kata Toyol tak ambil duit dekat bank? Soalan yang bagus. Yalah, ambil banyak. Sekali ambil bagi kat tuan. Dia tak payah lagi bekerja kan. Kita nak tahu kenapakah makhluk jin ni wujud? Kenapakah makhluk toyol ni wujud? Ini adalah makhluk yang jahat. Jadi dia nak menyesatkan manusia. Jadi dia suka. Pihak yang membela dah tentu sesat. Dia nak sesatkan pihak yang tak benar. Jadi dia curi duit kita. Apa perasaan kita? Bergaduh kan suami isteri. Kadang kita tuduh anak, kita tuduh isteri, kita tuduh buang, bercakap tengok dia nak itu. Itu dia suka. Bukan duit tu nak bagi kat tuan dia. Kemudian dia nak sesatkan tuan dia, nak minum darah.
Jadi dia akan dengar cerita lah dari Ibu Jari lah sampai dia akan bawa ambil duit dia buat gini. Adalah kelebihan banyak cerita tu. Tapi cerita Mairah ni dia kata kenapa dia tidak ambil duit dalam bank. Masalahnya kalau dia ambil duit dalam bank tidak akan menyusahkan siapa. Tokek bank tu kaya. Dia matlamat dia nak susahkan, dia nak menyesatkan sebanyak orang. Itu saya punya pengkajian saya lah. Saya kata ya ambil lah duit kat bank Begitu juga kadang-kadang kan tak banyak masyarakat Cina yang dikacau. Masyarakat bukan Islam tak banyak dia kacau. Masyarakat Islam yang banyak kacau. Kenapa? Dia dah maaflah yang bukan Islam yang mendengar dia. Bagi orang Muslim dia macam dah ada kawan untuk ke tempat tu. Tak perlulah dia nak bersusah payah. Tapi ada juga dia katakan sikit. Tapi dia kepada umat Islam dia nak menyesatkan, dia tukar akidah semua kan. Jadi tu kita kena faham. Jadi haraplah Mairah's Diary ni dapat inilah, ini adalah daripada pemikiran saya lah dari pengajian saya. Moga dapat menjawab soalan tu. Ada juga banyak soalan-soalan yang kata kisah Toya ni habis kat situ aja ke? Habis Toya tu macam mana? 4 tahun. Dia beginilah. Saya pun tak suka Toya dalam keluarga saya. Bukan saya bela, dia datang kan. Jadi Tuhan pun dah bagi mimpi kat saya, dia begini. Memang dia tak ada ganggu lagi. Masih diganggu, saya ceritalah. Duit tak ada apa semua. Jadi dia tak ganggu lagi. Kemana dia pergi? Ada 2-3 sebab. Kemungkinan owner dia dah mati. Kemungkinan saya ada berubat-ubat dengan ustaz-ustaz. Kemudian mungkin benda-benda tu dah mendatangkan memberi perlindungan. Atau orang solat saya diperkenankan Tuhan, dia tak boleh dah. Walam. Jadi itu. Jadi kalau dia ada besok saya ceritalah. Kalau tak ada, tak ada. Sikit lagi saya tengok kalau ada 1-2 lagi yang ada juga yang mengatakan syirik. Dia katakan dia kata untuk komen. Jadi kalau macam inilah kepada yang mengomen tu, saya tidak minta anda mempercayai saya, tapi anda mempercayai aku, anda ada sekarang, anda Muslim. Percaya kewujudan dia. Yang kedua, ada ilmu baru kita komplain. Kalau tak ada ilmu, jangan. Apa juga bidang kamu nak komplain tentang pelajaran ke apa, kamu mesti ada ilmu. Kalau kamu nak komplain tentang kereta, kamu mesti ada ilmu kereta. Jangan cerita, kereta ni tak elok, kamu mesti ada ilmu. Sesuatu mesti ada ilmu, mesti ada fakta. Okay, kalau kamu kasih syirik, saya tak marah. Terpulanglah kepada diri kamu. Kan? Nak mempercayainya atau tidak kan. Tapi kalau kita nak komplain, biar buat hak lah. Pasal apa rancangan ni diwujudkan. Kalau kamu nak terima, kalau tak nak, kamu biarkan sajalah. Janganlah lagi masuk dalam. Pakcik tak marah. Macam orang ada berilmu, dia tidak marah. Orang yang tak berilmu, dia akan jadi confused ya. Bukanlah banyak ilmu pakcik ini, sikit yang Allah Ta'ala pinjamkan. Okey, jadi kita nak mengakhiri. Benda ni dah terlalu panjang dah terlalu panjang. Ada lagi kepada mereka-mereka yang dalam ni ada. Saya tahu ada soalan-soalan tu saya nak jawab. Saya ingat tu, tapi minta maaf lah pasal dah lama sangat ruangan terbatas. Lain kali. Jadi untuk menutup ni, saya memohon kepada Allah agar Allah selamatkan keluarga saya dan keluarga anda semua. Dan sekarang ni wabak COVID, kita minta kepada Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, selamatkan kami semua hamba-hamba-Mu ya Allah yang lemah ini. Jauhkanlah kami daripada wabak-wabak COVID. Jauhkanlah kami daripada sifat-sifat takabur, sifat-sifat wujud, sifat-sifat syaitan. Jauhkanlah hati kami daripada syirik, sebab syirik sesungguhnya amat berbahaya. Yang syirik ni kita boleh selama-lamanya mendemi neraka Allah. Ya Allah, tu Engkau yang Maha Kuasa, lindungi kami lemah. Ya Allah, lindungi kami, beri kami kekuatan. Berilah kami kebahagiaan, kejayaan ya, kepada yang luar-luar, kepada adik-adik, kepada anak-anak kami, berjaya kenal hidup mereka, jadikan dia muslimah dan muslim yang terbaik. Kepada semua, pakcik doakan keselamatan kamu, keselamatan ibu bapa kamu, keselamatan kepada semua. Kalau kita ada masa dan kesempatan, kita berjumpa lagi. Kalau ada kesalahan daripada pakcik mohon maaf. Ya, pakcik tidak nak kamu mempercayai kisah ni. Pakcik tidak nak jadi kebanggaan kisah ni. Sekali lagi pakcik cakap, dia ni sebagai panduan, dia ni sebagai tauladan, dia sebagai sempadan. InsyaAllah yang baik daripada
Allah yang jahat daripada kita semua. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu dan kami. Tempatkanlah kami nanti di kalangan hamba-Mu yang saleh. Tempatkanlah kedua ibu bapa kami yang telah meninggal kami, yang mendidik kami menjadi insan yang baik. Tempatkanlah di tepi sisi-Mu tempat yang mulia, ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah doa kami, ya Allah, kami lemah, ya Allah. Assalamualaikum. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amin ya rabbil alamin. Assalamualaikum semua dan berjumpa lagi ya. Maafkan Pak Cik. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih juga semua yang banyak komen mendoakan ayah dan keluarga Kama. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel untuk dengar lagi more video yang akan datang. Okay, bye.